Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas izin dari Allah. Allah sekali lagi memberikan kita peluang untuk sama-sama kita menggunakan waktu-waktu yang lapang ini untuk kita menambahkan pengetahuan kita, khususnya pengetahuan kita berkenaan dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jadi bermula pagi ini, atau bermula hari ini, insya-Allah kita akan lebih fokus kepada tajuk-tajuk yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kalau sebelum ini kita memilih ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran, yang ayat-ayat itu dia pelbagai tajuk, tetapi untuk kali ini kita akan mengkhususkan satu tema, satu topik berkenaan dengan doa di dalam Al-Quranul Karim. Maknanya kita akan bincangkan tentang mana-mana ayat yang ada menyebutkan tentang doa. Tetapi doa yang kita akan bincangkan adalah doa yang merujuk secara jelas berkenaan dengan permohonan, permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tema ataupun topik yang kita akan bincangkan bermula pada pagi ini. Tajuknya adalah doa di dalam Al-Quranul Karim. Kita masih lagi membincangkan tentang Al-Quranul Karim, cuma kita memilih tajuk yang lebih khusus. Kita akan cerita tentang doa-doa di dalam Al-Quranul Karim. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kenapa kita pilih tajuk ini? Kalau kita membuka Suratul Fatihah, saya yakin tak ada orang yang tak hafal surah Fatihah lah, kan? Sebab surah Fatihah wajib dibaca di dalam solat. Kalau kita baca Suratul Fatihah, bermula ayat 1 sampailah ayat nombor 7, sebenarnya surah Fatihah ni dia adalah doa. Surah Fatihah bermula ayat 1 sampai ayat 7, sebenarnya 7 ayat tu sebenarnya dia adalah doa. Sebenarnya dia adalah doa. Macam mana dia boleh jadi doa? Dan apa yang kita faham tentang doa? Yang inilah yang kita akan perbaiki, kita akan pertingkatkan, mantapkan pengetahuan kita tentang doa. Sebab ramai orang faham, kalau dia faham doa, hanya merujuk kepada dia minta sesuatu hajat. Itu memang maksud doa, salah satu daripadanya. Tetapi doa ni sebenarnya dia ada makna sudut yang agak luas daripada hanya doa memohon hajat. Itu lain. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kalau kita buka ayat nombor 5 dalam surah Al-Fatihah, ini pun boleh jadi ayat pilihan juga, tapi temanya tentang doa. Kalau kita buka ayat yang kelima dalam surah Al-Fatihah, ayatnya berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Hanya kepada Engkau kami menyembah, kami melakukan ibadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Kalau kita baca ayat nombor 5 ni, kita akan jumpa dua perkara. Perkara pertama tentang ibadah, na'budu. Yang kedua kita jumpa nasta'in, cerita tentang al-isti'anah, cerita tentang memohon pertolongan. Apa kaitan al-ibadah pada na'budu dengan nasta'in, memohon pertolongan? Iaitu al-isti'anah tu memohon pertolongan, dia mempunyai kaitan dia. Dan kita sedia maklum bahawasanya kita sedia maklum bahawasanya salah satu cara kita nak buat ibadah, kita nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah melalui memohon pertolongan hanya kepada Allah. Betul, kita baca ayat nombor 5 ni. Dalam ayat nombor 5 ni, pertama Allah dahulukan tentang ibadah, yang kedua Allah kaitkan tentang memohon pertolongan. Dua-dua ni dia saling bersangkut paut. Kenapa mulakan dengan ibadah? Kerana itu adalah tujuan Allah hidupkan kita. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Okey, itu jawapan ringkas kenapa Allah sebut ibadah dulu. Kerana tujuan utama kita dihidupkan oleh Allah, termasuklah para jin, adalah untuk buat ibadat kepada Allah. Kemudian Allah kata tentang memohon pertolongan. Apa kaitan memohon pertolongan dengan ibadat? Kerana kata para ulama tafsir, para ulama membincangkan bahawa salah satu jalan, salah satu kita panggil wasilah, salah satu bentuk kita nak beribadat kepada Allah adalah dengan memohon pertolongan. Kalau orang kata, macam mana kita nak ibadat? Macam mana kita nak penuhi hidup kita ini? Matlamat hidup kita adalah untuk beribadat kepada Allah semata-mata. Satu cara daripadanya, bahkan menjadi ibadat yang utama, adalah kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, kita kena pegang perkataan memohon pertolongan, nasta'in, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanya pula, macam mana kita nak minta tolong kepada Allah? Okey, minta pertolongan hanya kepada Allah, dia adalah cara untuk kita beribadat. Okey, jelas? Faham itu dulu. Cara macam mana kita nak meminta pertolongan kepada Allah? Melalui jalan kita berdoa. Melalui jalan kita berdoa. Doa melalui jalan kita berdoa. Maknanya kalau kita sering berdoa kepada Allah, bermakna kita minta pertolongan kepada Allah. Apabila kita minta tolong kepada Allah, bermakna kita menunaikan tujuan hidup kita, iaitu beribadat. Lagi banyak dia berdoa kepada Allah, lagi banyaklah dia telah membuktikan, dia telah memenuhi tujuan hidupnya adalah untuk beribadat kepada Allah. Okey, jelas tuan-tuan puan? Maknanya, kalau kenapa kita pilih tema ini? Kerana tema ini dia membantu kita untuk menghabiskan kehidupan kita, untuk kita menunaikan tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadat. Salah satu cara untuk beribadat kepada Allah adalah dengan kita memohon pertolongan kepada Allah. Macam mana nak minta tolong kepada Allah? Adalah dengan melalui jalan
doa. Saya harap tuan-tuan jelas. Maknanya kalau tuan-tuan faham doa ni, dia bukan sekadar nak minta-minta saja, bukan sekadar sebab aku ada masalah aku minta. Bukan tu saja. Sebenarnya anda telah buat ibadat. Jangan sampai kata saya tak tahu dah saya nak doa apa. Sebenarnya salah. Kerana doa ini adalah satu jalan nak pergi buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, jalan ibadat ni macam mana? Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak minta tolong apa? Nanti kita akan huraikan satu bahagian siri by siri insya-Allah, sehingga habislah kita membincangkan tentang doa ini. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan jelas. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kelima dalam surah Al-Fatihah tadi, sebenarnya kita maksudnya ayat nombor 5 dalam surah Al-Fatihah tadi, tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan belajar dalam tafsir, kalau tuan-tuan belajar tafsir, dalam ayat yang kelima ni, dalam surah Al-Fatihah ni, dia punya kedudukan ayat nombor 5 ni, kan ayat nombor 5 dia daripada salah satu ayat nombor 7. Kan Fatihah ada 7 ayat. Ijma' ulama, ayat jadi 7. Tapi daripada ayat 1 sampai ayat 7 tu, kan, inti kepada suratul Fatihah itu, sebahagian para ulama menyebutkan bahawa ayat nombor 5 itulah sebenarnya menjadi rahsia, menjadi inti utama dalam surah Al-Fatihah. Ayat nombor 5. Saya nukilkan kata-kata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam tafsir dia. Ibn Kathir, beliau mengatakan, dia kata qala ba'du salaf, dia kata sebahagian ulama salaf, maksudnya orang-orang yang awal-awal, yang dulu daripada kita, macam para sahabat, macam para tabi'in, kan, mereka ni golongan-golongan salaf ni, golongan-golongan yang terdahulu, sebahagiannya mengatakan, okay, dengar baik-baik apa kata-kata sebahagian ulama-ulama, orang-orang yang soleh di kalangan salafus salih dulu. Mereka mengatakan, kata Ibn Kathir, dia kata Al-Fatihatu sirul Quran. Dia kata Fatihah ni, dia kata, adalah rahsia bagi Al-Quran. Maknanya Quran ni 114 ayat, kan? Rahsia bagi Al-Quran ini duduknya pada suratul Fatihah. Okey, ini bukan hadis, tetapi ini adalah kata-kata sebahagian ulama salaf. Boleh baca kata-kata ini dalam tafsir Ibn Kathir. Kemudian Ibn Kathir kata lagi, kata sebahagian salaf tadi, rahsia Al-Quran terletaknya pada suratul Fatihah. Okey, jelas wa thirruha hadhil kalimatu. Dia kata dah rahsia suratul Fatihah pula tu, dia kata terletaknya pada kalimah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya para ulama kata rahsia bagi surah Fatihah itu pula terletaknya pada kalimah, iaitu pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terletaknya pada ayat hanya kepada engkau kami beribadat dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Salah satu cara nak minta tolong kepada Allah adalah dengan berdoa kepada Allah. Maknanya kedudukan berdoa ni, ataupun kedudukan memohon pertolongan kepada Allah ini, merupakan perkara yang sangat besar dalam tujuan kita dihidupkan oleh Allah. Maknanya kita dihidupkan oleh Allah Ta'ala ni, kerja kita adalah memohon, meminta pada Allah. Mintalah pada Allah, mintalah apa saja pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana itu adalah salah satu tujuan besar kita dihidupkan oleh Allah. Kenapa? Kerana tujuan kita dihidupkan oleh Allah adalah untuk beribadat. Salah satu cara ibadatnya apa? Jalan nak pergi ibadatnya apa? Memohon pertolongan. Memohon pertolongan antara jalannya adalah dengan melakukan, kita kata, jalan nak
melakukan ibadat adalah memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita buat pendahuluan dulu. Nanti sampai pada saat yang Allah izinkan, baru kita akan cerita nak baca ayat mana jadi doa. Kita akan ulas kenapa doa tu. Okay, nanti kita ulas. Jadi syarat tuan-tuan, kita cerita muqaddimah dulu. Kita buat pengenalan dulu. Lepas tu nanti baru kita akan perincikan. Baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmizi, Nabi mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillahi." Nabi kata, jika kau nak minta sesuatu, kau mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kau nak memohon pertolongan, kau mintalah pertolongan kepada Allah. Tengok, Nabi kata apa? Jika kau nak minta sesuatu, minta kepada Allah. Jika kau nak minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Saya nukilkan, saya bacakan satu lagi hadis. Hadis ni Masya Allah. Hadis ni, kalau kita baca hadis ni, kalau kita baca hadis tadi, Nabi kata, ada hajat, minta pada Allah. Ada pertolongan, minta kepada Allah. Sehingga kan, kalau orang tanya, dalam skop apa saya kena minta pada Allah? Ada satu hadis lain, riwayat Tirmizi, juga riwayat Al-Imam At-Tabrani, Nabi SAW bersabda. Nabi kata apa? Liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha hatta yas'ala sis'a na'lihi idzan qata'. Nabi kata apa dalam hadis ni? Nabi kata, hendaklah seseorang kamu. Maksudnya Nabi kata, hendaklah setiap daripada kamu memohon kepada Tuhannya hajatnya semua. Maknanya Nabi perintahkan, hendaklah setiap seseorang daripada kamu memohon hajatnya kepada siapa? Kepada Tuhannya. Sehingga dia memohon kepada Tuhannya akan tali kasutnya apabila sudah terputus. Okey, Nabi kata apa? Engkau kalau nak minta hajat kepada Allah, semua minta hajat hanya kepada Allah dalam semua hajat. Semua hajat. Nabi kata. Tapi kita kadang-kadang terlepas pandang tentang hajat ni. Nabi kata semua hajat minta pada Allah. Sehingga kan, kalau tali kasut kamu terputus sekalipun, terus kamu minta kepada Allah. Maknanya Nabi nak kata walaupun tali kasut tu simple je, ringan je, mudah je, pun minta kepada Allah, memohon pertolongan tentang tali kasut yang tercabut. Maknanya apa tuan-tuan? Besarnya dan wajibnya kita memohon pertolongan kepada Allah. Macam mana minta tolong kepada Allah? Adalah dengan melalui doa. Okey, kita sebut dulu pengenalan ni supaya kita nampak kedudukan ataupun kita tahu aku kena belajar tentang doa ni. Walaupun aku dah hafal, ramai orang hafal, dia tak faham apa dia baca satu bab. Yang kedua, ramai orang salah faham tentang doa ni. Kerana doa ni sebenarnya maknanya sangat luas. Ni yang kita nak bicarakan, supaya orang tidak hanya faham doa tu hanya yang bentuk minta-minta tu saja. Tak, sebenarnya dia lebih luas. Sebab tu saya kata tadi, permulaan dia saya sebut Surat Al-Fatihah tu ayat 1 sampai ayat 7 semua doa. Ayat 1 sampai ayat 7 tu semua doa. Tapi mungkin ada yang dia faham doa tu bermula daripada bentuk ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mungkin dia faham doa ni bentuk macam
ayat dia mesti sebut macam minta sesuatu tu. Sebenarnya tidak. Jangan kecilkan mana doa hanya pada hajat. Dia ada kaitan, tetapi bukan itu sahaja. Ayat 1 sampai ayat 7 sebenarnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bagaimana tu? Nanti kita akan ulas dia sampai kepada bab dia. Baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita buka Al-Quran, kan, kalau kita buka Al-Quran, kalau kita cari perkataan doa, dia perkataan doa ni macam perkataan dia terdiri daripada huruf apa? Huruf dal, huruf ain, kan? Kita panggil doa. Dal, ain, alif, hamzah tu kan doa tu, doa tu. Kan? Kalau kita jumpa perkataan doa tu, atau perkataan huruf dal, ain, kan? Perkataan doa. Baik. Dalam Al-Quran tuan-tuan dan puan, tuan-tuan talim, sebab kita nak bincang tema cerita tentang doa. Tuan-tuan, doa ni kita bukan nak belajar terus nak baca doa Rabbana zalamna tu, bukan itu juga. Sebenarnya kita nak fahamkan tentang doa itu secara keseluruhan. Okey, tadi kita sebut sedikit awal, doa yang kita baca, doa yang kita minta hajat kita kepada Allah itu sebenarnya adalah memenuhi ayat yang kelima dalam suratul Al-Fatihah. Maknanya orang yang sering berdoa, mulutnya tidak lepas untuk berkata-kata kepada Allah, sebenarnya dia beribadat kepada Allah. Jangan pisahkan doa dengan ibadat. Baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Apa makna doa? Okey, apa makna doa? Doa, perkataan doa, nanti saya jawab, tolong tuan-tuan dan puan. Kalau ada yang bertanya, nanti saya akan jawab kemudian. Okey. Perkataan doa dari sudut bahasa. Nanti kita ulas dari sudut doa, dari sudut bahasa apa? Okey, doa yang para ulama ulas dari sudut bahasa doa tu maknanya apa? Okey. Kalau kita buka dalam mufradat fi gharibil Quran, fi al-alfaz fi gharibil Quran. Al-Gharib Al-Asbahani, dia ada satu kamus, dia tulis pasal dia buat tema tentang mufradat ni, kan? Dia kata perkataan doa di dalam Al-Quran, dia katakan nida. Dia adalah seperti mana an-nida ni macam kita memanggil. Sebab tu para ulama mengatakan asal doa ni dia adalah an-nida. Dia adalah panggil. Kalau kita panggil Allah, sebenarnya orang yang berdoa ni sebenarnya dia panggil Allah. Dia panggil Allah. Cara nak panggil Allah tu kita akan belajar. Apa adab-adabnya, apa dia punya step-step dia, apa syarat-syarat kalau nak panggil Allah. Nak panggil Allah ni dia ada cara dia. Sebab tu doa dari sudut bahasanya dia dikatakan bermakna adalah an-nida, iaitu kita memanggil. Doa ini sebenarnya artinya dia sama seperti nida, iaitu panggilan, memanggil. Kalau tuan-tuan nak jelas lagi, saya bagi contoh ayat Quran. Okey, tuan-tuan akan jelas perkataan doa. Okey, tuan-tuan salin. Dalam surah An-Nur, kita tengok dalam surah An-Nur, surah nombor 24 ayat nombor 63. Surah An-Nur, surah yang ke-24 ayat 63. Sekarang ni kita terapun kita nak bincang tentang doa ni maksud dia apa. Dalam Al-Mufradat menyebut doa ini dia katakan nida, dia adalah seperti panggilan. Betul, kalau doa di sudut bahasa adalah kita memanggil. Kita manggil siapa? Kita panggil Allah. Kita seru Allah. Cuma cara nak seru, cara nak panggil tu, yang tu kita akan belajar selepas daripada ini. Maksudnya siri-siri yang akan datang. Okey? Baik. Doa di sudut bahasa dia adalah seperti kita memanggil. Panggil. Okey, saya bagi satu contoh ayat Quran yang dalam ayat Quran tu doa tu bermaksud panggil. Selama ni kita faham doa ni macam kita panggil macam hajat je lah. Ada hajat, ada permohonan, tu saja. Tapi kita kena kembang luaskan dia supaya kita suka untuk berdoa. Dia menjadi habit kita. Maksudnya kita tak nak panggil Allah hanya kalau kita ada hajat saja. Tak nak. Maksudnya, okay? Kita nak selalu
panggil Allah. Okey. Cara panggil Allah adalah berdoa. Kan doa itu adalah panggilan. Okey, saya bagi contoh. Okey, dalam surah An-Nur ayat 24, muka surat ayat 63. Kita tengok ayat nombor 63 surah An-Nur ayat surah ke-24, kita akan jumpa perkataan doa pada ayat tu. Ada dua perkataan doa Allah kata. Contoh ayat tu berbunyi apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kadu'ai ba'dikum ba'da. Surah An-Nur ayat nombor 63 kita akan jumpa perkataan doa kan. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kadu'ai ba'dikum ba'da. Okey, kalau tuan buka Al-Quran, nanti kalau tuan sempat buka Al-Quran, tengok ayat nombor 63 surah An-Nur surah ke-24, kita akan jumpa ada dua perkataan doa diulang dua kali dalam surah An-Nur. Tapi kalau kita baca pada konteks ayat 63 ni, surah An-Nur, sama tak seperti kita faham doa tu? Kalau kita baca surah An-Nur tu, konteks doa kat situ, apa dia? Kita nak cerita dari sudut bahasa. Sebab bahasa ni, dari sudut bahasa ni dia membantu juga untuk faham dari sudut istilah. Okey. Dalam ayat surah An-Nur 63 ni, kalau kita jumpa perkataan doa kat situ, kan? Kita terjemah apa? La taj'alu du'a'ir rasuli bainakum. Jangan kamu jadikan, maksudnya jangan kamu panggil Rasul di antara kamu seperti mana doa kamu. Kalau kita faham doa, kalau kita faham tu, jangan kamu jadikan doa Rasul, kita jadi macam pelik makna dia. Tapi sebenarnya dari sudut istilah, dari sudut bahasa, doa kat situ maknanya panggilan. Maknanya Allah kata, jangan kau panggil, jangan doa Rasul. Maksudnya Nabi kata, maksud ayat ni Allah kata, jangan kau panggil, jangan kau seru Rasul tu sama macam doa kamu. Maksudnya sama macam kamu panggil sebahagian kamu kepada sebahagian yang lain. Maksud dia, cara kita nak panggil Nabi, cara kita nak seru Nabi ni, dia ada adab-adab dia. Dia tak boleh panggil Mat, Muhammad, tak boleh. Dia kena panggil dengan panggilan wahai Rasul, macam tu. Tapi kita nak ulas tentang apa? Perkataan doa di dalam Al-Quran dari sudut bahasanya adalah memanggil. Maknanya kalau kita berdoa kepada Allah, kita sebenarnya kita memanggil Allah. Kita panggil Allah. Sebab tu Allah Ta'ala ni, dia suka kita kalau kita panggil dia dengan nama-namanya yang mulia. Nanti kita akan kupas lagi tentang nama-nama dia yang mulia. Macam mana nak doa? Okey, panggil nama-nama Allah yang mulia. Ada panggilan dia. Kita pun suka kalau orang panggil kita dengan nama yang sedap didengar. Apatah lagi kalau yang kita nak panggil itu adalah Allah. Maknanya doa dari sudut bahasa dia ada kaitan dengan an-nida, iaitu dia adalah panggilan. Okay, jelas tuan-tuan dan puan-puan? Kalau tuan-tuan nak dapat satu lagi ayat lain yang mengatakan doa di dalam Quran bermaksud panggilan, tuan-tuan tulis Suratul Baqarah, surah nombor 2 ayat 171. Surah nombor 2 Al-Baqarah ayat 171. Pada surah yang kedua Al-Baqarah, tuan akan jumpa perkataan doa. Okey, selesai. Tuan-tuan dan puan, dari sudut bahasanya doa. Okey, kita nak panggil Allah, kita memang kena belajar. Sebab tu ramai orang kadang-kadang doanya tak mustajab. Bukan kerana Allah tak makbulkan, tapi kerana dia tak beradab. Dia tak tahu syarat nak panggil Allah macam mana. Syarat adab dia untuk memanggil Allah bagaimana. Suara bagaimana. Bentuk panggil macam mana. Inilah kita nak belajar. Kita bukan nak belajar doa apa saja, tetapi kita nak kena faham pula. Itu belum lagi tanya, engkau minta tu, baca tu, apa maknanya? Itu pun belum dapat dijelaskan lagi. Macam mana minta kepada Allah tak faham? Kalau tak faham, maknanya tak dapat menghadirkan hati lah. Jelas tak? Ni kita akan bincang. Betul, kita kena belajar. Nak tak nak, kita sama-sama kena belajar. Saya pun belajar, tuan-tuan pun belajar. Kita sama-sama belajar
dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, dah dapat maklumat itu, kita pergi terus kepada ini yang terakhir. Nanti kita sambung lagi pada esok. Esok kita akan cerita tentang apa kelebihan doa. Maknanya kedudukan doa ni, apa dia punya nilai dia di dalam agama. Doa ni nilai dia apa. Kemudian barulah kita masuk nanti kepada betul-betul doa, nak baca ayat apa dan sebagainya di dalam Al-Quranul Karim. Baik, sebelum tu tuan-tuan, kita tutup dia dengan tuan tulis. Tuan tulis. Kita belajar tentang perkataan doa di dalam Al-Quran ini, dia membawa makna apa. Kalau tadi saya sebut, salah satu, tadi kita sebut, kalau sebut doa, dia adalah an-nida, panggilan. Okey? Itu adalah satu daripada 5 makna perkataan doa di dalam Al-Quran. Okey, tuan-tuan tulis. Ada 5 makna maksud bagi perkataan ad-du'a'u fil Quran. Ada 5. Okey, nombor 1. Doa dalam Al-Quran, satu makna doa dalam Quran itu bermakna al-qawlu, iaitu perkataan. Okey. Doa, kalimah doa, ad-du'a'u di dalam Quran ada 5. Salah satu daripadanya, makna yang pertama, ia bermakna al-qawlu, iaitu perkataan, iaitu ucapan. Okey, jelas. Satu makna. Okey, nanti saya sebut dia punya dalil dia. Dapat? Okey. Makna yang pertama ni, kalau kita berkata doa ni, doa ni maknanya adalah macam perkataan, percakapan tu. Doa ni maknanya adalah percakapan. Salah satu makna dia. Dalil dia tuan tulis. Surah Yunus ayat nombor 10. Surah Yunus ayat nombor 10. Dalam ayat tu doa bermakna perkataan. Okey. Makna yang kedua, doa ini dia membawa makna al-ibadah. Doa di dalam Al-Quran dia membawa makna al-ibadah. Okey, dalil dia tulis. Surah Al-An'am. Surah Al-An'am ayat nombor 71. Suratul Al-An'am ada 7 ayat 71. Surah Al-An'am ayat 71. Makna doa yang ketiga, yang bahasa tadi tu yang kita ambil tu bermakna an-nida, iaitu panggil. Okey. Yang ketiga, perkataan doa di dalam Al-Quran dia bermakna an-nida, iaitu adalah panggil. Okey? Memanggil. Tapi yang tuan-tuan, yang kita masukkan doa kat sini, tuan-tuan yang silap, yang kita masukkan doa kat sini adalah dikaitkan doa kepada Allah lah, doa dengan Allah tu. Okey, maksudnya adalah yang ketiga bermakna panggilan. Okey? Contoh surah dia, surah Al-Qamar ayat nombor 10. Surah Al-Qamar ayat nombor 10. Okey? Makna doa yang ketiga dalam Al-Quran adalah an-nida, iaitu panggilan. Yang keempat, di dalam Al-Quranul Karim, doa ini makna dia apa? Kalau kita jumpa perkataan ad-du'a atau perkataan dal, ain, alif ke, doa tu. Yang keempat bermakna apa? Bermakna al-isti'anatu, iaitu memohon pertolongan. Maknanya pertolongan. Doa makna dia yang keempat adalah pertolongan. 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 Okey. Makna yang kelima, doa di dalam Al-Quran bermakna as-su'al. As-su'al. As-su'al ni maknanya pertanyaan. Makna doa yang kelima, dia adalah boleh membawa makna ikut konteks ayat bermakna as-su'al. Su'al tu kan macam soal. Soal maknanya as-su'al. As-su'al maknanya bertanya.
Okey. Contoh ayat dia tulis. Oh, yang tadi yang mohon pertolongan tadi tu saya tak bagikan. Contoh ayat yang mohon pertolongan tadi adalah surah Ghafir. Surah Ghafir ayat 26, surah Ghafir ayat nombor 26. Dan makna doa yang kelima di dalam Al-Quran membawa makna as-su'al, iaitu soalan, bertanya, pertanyaan. Makna yang kelima bagi perkataan doa dalam Quran, pertanyaan. Contoh surah dia adalah Al-Baqarah ayat 1 ayat 61. Surah Al-Baqarah ayat nombor 61. Surah Al-Baqarah ayat nombor 61. Kalau tuan-tuan Al-Baqarah ni, saya rasa tuan-tuan biasa dengar ayat yang guna perkataan doa. Contohnya, ingat tak? Yang kisah Bani Israel yang dia soal jawab dengan Nabi Musa tentang lembu betina yang macam mana nak disembelih tu. Ketika mana Bani Israel dia nak suruh Musa, tanyalah Tuhan kau, tanyalah Tuhan tu lembu tu macam mana kan? Tuan-tuan perasan tak dia guna perkataan apa? Dia guna perkataan fad'u. Fad'u tu dal ain. Kan perkataan doa tadi perkataan dal ain. Doa dia kata fad'u lana rabbaka. Tapi dalam tu bermakna apa? Di situ bermakna Bani Israel nak kata apa? Fad'u. Dia kata apa? Dia kata tanyalah. Tanyalah kepada Tuhan engkau. Macam tu. Jadi pagi ini kita telah dapat ada 5 makna perkataan doa di dalam Al-Quran. Yang pertama makna apa? Yang pertama boleh membawa makna percakapan. Yang kedua bermakna ibadat. Okey, nanti kita makna ibadat. Yang ketiga perkataan doa bermakna apa? Panggilan, nida. Yang keempat perkataan doa dalam Quran bermakna pertolongan, isti'anah tu. Dan yang kelima perkataan doa dalam Al-Quran membawa makna adalah soalan, pertanyaan. Jadi tuan-tuan dan puan, kita kena berhenti di sini. Kerana saya pun perlu, saya pun ada kelas jam 10.30. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah besok pagi, insya-Allah jam 9. Besok mungkin kita boleh panjang sikit lah. Tapi minimanya kita cubalah setengah jam. Kalau lebih tu tak apa, insya-Allah. Kita cuba sama-sama. Maknanya pada pagi esok kita nak belajar apa? Kita nak belajar kedudukan dan kelebihan doa. Kita belajar kelebihan dan kedudukan doa. Lepas tu kita akan kupas tentang kenapa Al-Fatihah itu ayat 1 sampai ayat 7 semua dikata doa. Sedangkan mungkin orang ingat doa tu hanya pada ayat Ihdinas siratal mustaqim. Apa kaitan Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim tu doa? Apa kaitan Alhamdulillahirabbil alamin tu adalah doa? Esok kita akan kupas dari sudut doa ni. Sebenarnya dia bukan hanya berbentuk doa minta pertolongan saja, tapi dia ada makna yang lain. Dan esok kita kupas dengan panjang lebar lagi tentang doa dari sudut istilahnya apa. Tapi dari sudut bahasa, doa itu membawa makna seperti kita memanggil. Kalau kita kembangkan lagi makna doa, perkataan doa dalam Al-Quran itu, dia membawa 5 makna. Jadi kita akan sambung insya-Allah pada esok pagi jam 9 pagi insya-Allah. Kita sambung untuk siri yang kedua membincangkan tentang doa di dalam Al-Quranul Karim. Maknanya kita belajar tema doa di dalam Al-Quranul Karim. InsyaAllah kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan. Mohon ampun dan maaf atas sebarang salah silap saya. Kalau saya tersilap sebut, tersilap fakta, tersilap sebut ayat, tersilap sebut nombor surah, nama surah dan sebagainya, saya harap tuan-tuan boleh betulkan. InsyaAllah nanti PM saya dan sebagainya. Cuma soalan tu nanti saya tengok balik semula. Tak sempat saya nak jawab untuk pagi ini. Saya mohon maaf banyak-banyak. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.